Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu wa ala alihi wa ashabihi wa Bab qauli Nabi sallallahu alaihi wasallam rubba muballighin aw 'amin sami'in. Rubba muballighin, bukan muballighin, muballighin aw 'amin sami'in. Hari ini insyaAllah kita akan baca hadis yang ke-68 di bawah bab ke-9. Ada satu hadis sahaja. Wa bihi qala haddatsana Musaddad qala haddatsana Bishr qala haddatsana Ibn Aun an Ibn Sirin an Abdurrahman ibn Abi Bakr an abihi ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قعد على بعيره وأمسك إنسان بخطامه أو بزمامه قال أي يوم هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه. قال أليس يوم النحر؟ قلنا بلى. قال فأي شهر هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال أليس بذي الحجة؟ قلنا بلى. قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ليبلغ الشاهد الغائب فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه. فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه. Itu satu saja hadis di bawah bab ini. Kita kembali semula ke tempat mula-mula kita baca tadi. Tajuk bab ni. Bab 9. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada kalanya orang yang disampaikan, maksudnya disampaikan sesuatu hadis, lebih mengerti, lebih memahami tentangnya daripada orang yang mendengarnya sendiri. Itu maksud tajuk bab. Ini tajuk bab. Rubba muballighin aw 'amin sami'in. Ada kalanya orang yang disampaikan lebih mengerti daripada orang yang mendengarnya. Ini mendengarnya sendiri sekalipun. Ini bab 9 di bawah kitab Al-Ilm. Masih lagi kita berbicara tentang ilmu ni. Kitab ilmu ni seduk belok berkenaan dengan ilmu, semuanya Imam Bukhari letakkan di sini, di bawah kitab ini. Di bawah kitab ini ada banyak babnya pula. Bab yang kita nak baca hari ini ialah bab ke-9. Bab ke-9 Imam Bukhari buat menggunakan sebahagian daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu rubba muballighin aw 'amin sami'in. Itu hadis Nabi sebenarnya. Jadi dia buat tajuk bab ni. Maknanya ada kalanya orang yang disampaikan, maksud disampaikan itu sesuatu hadis. Sebab kita belajar kitab hadis ni, dan Imam Bukhari pun nak mengajar hadis. Jadi maksud disampaikan itu, disampaikan hadis lah. Aw'a, lebih hafal, atau lebih mengerti
daripada orang yang mendengarnya sendiri. Kita dah dalam tajuk ni dah ada beberapa nota di sini. Jadi nota ni mengambil kira nota sebelum ni. Begitu juga muka surat nota keberapa ni 101, 111, 112 dan seterusnya. Kita dah ada nota di sini. Sebab tajuk bab ini perlu dibincangkan. Tajuk bab Sahih Bukhari sangat istimewa, dan ia kalau tidak dihayati tak nampak kelebihan dia. Sebab hadis yang kita baca tadi dalam kitab lain pun ada. Orang lain pun ambil juga hadis tu. Jadi apa bezanya Imam Bukhari ambil dengan orang lain ambil? Ada bezanya. Bezanya bila Imam Bukhari ambil sesuatu hadis, dia buat tajuk. Tajuk tu maksudnya kesimpulan yang dia dapat daripada hadis yang berada di bawah bab ni. Itu apa yang Imam Bukhari faham. Dia berkongsi dengan kita, dia cuba ajar kita tentang hadis di bawah bab. Ni hadis di bawah bab orang panggil. Bila Imam Bukhari buat satu tajuk bab, dia bawakan hadis di bawahnya. Ini hadis yang ke-68 ini. Ini orang panggil hadithul bab. Hadis di bawah bab ini. Yang Imam Bukhari kemukakan hanya satu sahaja. Mana apa yang Imam Bukhari faham daripada hadis 68 ini, itu dia simpulkan dalam tajuk dia. Itu menarik. Itu kena faham lah. Itu yang Imam Bukhari faham. Dan sepatutnya bagi dia lah, dia nak cerita dekat kita kenapa dia faham begitu. Jadi kalau kita perhatikan tajuk bab tu kan, sabda Nabi SAW, rubba muballaghin aw amin sami'in. Dia sama di sini. Misalnya, liyuballighi syahid al-ghaib fa inna syahida asa an yuballigha man huwa aw'alahu minhu. Yang ada dalam tajuk tu ni satu, rubba muballaghin aw amin sami'in. Imam Bukhari nak ceritanya kesamaan tajuk yang dia buat itu samanya dengan bahagian terakhir hadis ni, 68 ni. Ni cuba kita perhatikan. Ni sini yang saya gelapkan. Itu sama. Macam mana Imam Bukhari kata sama? Dah hadis itu ada, hadis itu kenapa dia tidak buat mari hadis itulah juga di bawah tajuk bab ni, dijadikan hadis yang ke-68 ni. Tidak pula dia buat begitu. Kenapa tu? Ni kalau kita perhatikan, samalah maksudnya dengan apa yang Imam Bukhari kemukakan dalam tajuk bab itu. Ni cuba perhatikan. Hendaklah orang yang hadir menyampaikan kepada orang yang tidak hadir. Kerana yakni orang yang hadir ini diharapkan akan menyampaikannya kepada orang yang lebih mengerti daripadanya tentang apa yang disampaikannya itu. Kita belum baca lagi terjemahan hadis yang ke-68 ni. Baiklah, kita baca dulu. Setelah Imam Bukhari buat tajuk bab tu, dia pun bawa hadis ni. Hadis yang ke-68 yang kita telah baca tadi. Musaddad meriwayatkan kepada kami, katanya Bishr. Meriwayatkan kepada kami, katanya Ibnu Aun. Meriwayatkan kepada kami daripada Ibnu Sirin, daripada Abdul Rahman bin Abi Bakrah, daripada ayahnya, bahawa beliau menyebutkan sesungguhnya pernah ketika Nabi SAW telah duduk di atas untanya.
dan ada seseorang yang memegang tali unta itu. Tiba-tiba Nabi SAW bertanya, hari apa hari ini? Kami diam. Jawab sahabat, kami diam kerana kami ingat baginda akan menamakan hari itu dengan nama yang lain. Terus baginda bertanya, bukankah hari ini hari nahar? Kami menjawab, ya. Nabi SAW bertanya lagi, bulan apakah bulan ini? Kami diam kerana kami ingat baginda akan menamakannya dengan nama yang lain. Nabi SAW terus bertanya lagi, bukankah bulan ini bulan Zulhijjah? Kami menjawab, memang. Nabi SAW lantas bersabda, sesungguhnya darah-darah kamu, harta benda dan kehormatan-kehormatan kamu adalah haram kepadamu seperti haramnya hari ini, pada bulan ini, di negeri kamu ini, di Mekah ini. Hendaklah orang yang hadir menyampaikan kepada orang yang tidak hadir, kerana ia diharapkan akan menyampaikannya kepada orang yang lebih mengerti daripadanya tentang apa yang disampaikannya itu. Itu terjemahan kepada hadis yang kita baca tadi. Hadis di bawah bab ni. Iaitu hadis yang ke-68. Seperti saya telah sebut tadi, kita mula-mula sekali nak tengok tajuk bab, perbincangan tentang tajuk bab. Kita dah ada di sini, masing-masing ada nota tu kan, tengoklah. Tengok nota tu. Ini nota pertama hari ini 111. 111. Para pensyarah Sahih Bukhari berpendapat ada beberapa tujuan Imam Bukhari mengadakan tajuk bab ini. Antaranya ialah 1. Mendorong dan menggalakkan para pelajar hadis menerima juga hadis daripada orang yang tidak lebih alim daripadanya. Itu itu tujuannya. 1, ada yang berpendapat begitu. Yang kedua, mengisyaratkan kepada apa yang terkandung di dalam firman Allah berikut, narfa'u darajatin man nasha' wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Bermaksud dengan ilmu pengetahuan, kami tinggikan pangkat kedudukan sesiapa yang kami kehendaki. Dan tiap-tiap orang yang berilmu pengetahuan ada lagi di atasnya yang lebih mengetahui. Imam Bukhari nak isyarat kepada ayat ini. Sebab Imam Bukhari selalu juga bila dia buat apa-apa, dia akan membawa kita kepada Al-Quran. Benda ni kalau kamu nak cari dalam Quran, di mana ayatnya? Ini kesesuaian hadis ni dengan Quran, ayat mana? Itu cara dia. Jawabnya ini ayatnya. Ia juga, mana firman Allah ini juga mengingatkan tentang ketinggian darjat para ulama. Jadi orang alim ni darjatnya tinggi. Dengan sebab itu sebagai galakan juga supaya pelajar-pelajar ini bersungguh-sungguh dan menjadi orang alim. Sebab orang yang berilmu, yang alim itu tinggi darjatnya di sisi Allah. Walau bagaimanapun kena ingat, pandai macam mana pun ada lagi yang lebih pandai daripada kita. Kena ingat begitu. Dan kemuncaknya ialah Allah. Pandai nombor 1 kali pun dalam dunia ni. Ada lagi di atas kita yang lebih pandai. Siapa? Allah yang mengetahui segala-galanya. Kita pandai macam mana pun tak dapat tahu segala-galanya. Itu yang kedua. Yang ketiga, menimbulkan rasa gemar
di dalam hati orang-orang yang mendengar sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar menyampaikannya kepada orang-orang yang tidak hadir. Itu tujuannya. Berbeza dengan ilmu lain. Nabi SAW menggalakkan siapa-siapa yang mendengar, dengar saja. Kalau belajar lagi lah. Dengar saja hadis. Kalau ingat, tak faham makna dia pun, kena sampaikan kepada orang lain. Yang langsung tidak mengetahui. Yang keempat, Hafiz Al-Aini di dalam Umdatul Qari menulis, Syekh Qutbuddin berpendapat, menerusi tajuk bab ini Imam Bukhari berdalil tentang keharusan menerima hadis daripada perawi-perawi bukan faqih, bahkan tidak berilmu sekalipun. Dia sebut jahil. Saya hanya tulis tidak berilmu. Jahil sekalipun. Kalau kita tengok di dalam kitab Umdatul Qari, dia sebut jahil. Maksud jahil itu tidak berilmu lah sekalipun. Jika ia ingat dengan baik apa yang diriwayatkan. Itu maksudnya. Tajuk bab yang dibuat oleh Imam Bukhari ini, Imam Bukhari nak kita, ini dalil, ini bukti bahawa kita boleh menerima hadis daripada orang yang kurang daripada kita, bahkan jahil sekalipun. Apa yang penting ialah hadis itu, bukan orang yang membawanya, bukan orang yang membawanya, tetapi hadis yang dibawanya. Itu yang keempat. Yang kelima, Maulana Rashid Ahmad Al-Gangguhi berpendapat, menerusi tajuk bab ini Imam Bukhari hendak menolak pandangan umum yang mengatakan ilmu murid mesti kurang berbanding ilmu guru. Mana dia nak kata tak mesti gitu, tak mesti begitu. Kita baca dulu, tengok dulu sepintas lalu. Yang keenam, Syekhul Hind Maulana Mahmudul Hasan berpendapat perkataan aw'a mempunyai dua arti. Satu, lebih hafal atau lebih ingat. Lebih ingat. Yang kedua, lebih faham dan lebih mengerti. Pada penyampaian hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat dua faedah tersebut. Pada tidak menyampaikannya pula terdapat dua kemudaratan atau kerugian. Apa? Iaitu yang merupakan lawan bagi dua faedah menyampaikannya. Kalau sampaikan, dapat dua faedah itu. Kalau tak sampaikan, tak dapatlah dua faedah itu. Rugilah, sedangkan faedahnya besar. Ni kalau kita perhati ni, perbincangan tentang tajuk bab. Ini sebahagian daripadanya. Seterusnya kita ada lagi perbincangan tentang tajuk bab. Ini benda yang kena perhati apabila kita belajar Sahih Bukhari, iaitu memahami tajuk bab yang dibuat oleh Imam Bukhari. Bab qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, rubba muballighin aw 'amin sami'in. Apa maksudnya? Bila orang-orang yang hebat-hebat baca, dia dapatlah benda-benda ni. Itu yang pertama, mendorong dan menggalakkan para pelajar hadis. Ini dia nak belajar ni, dia kena ada dorongan yang kuat, ada galakan yang kuat. Galakan dan dorongan itu kita dapat daripada Nabi SAW, bukan daripada sembarangan orang. Itu kena ingat. Apa yang mendorong kita belajar hadis? Apa yang menggalakkan kita belajar hadis? Jawabnya sabda Nabi tadi. Sabda Nabi. Dan orang yang mendorong kita, menggalakkan kita, ya Allah, kalau Nabi SAW, tentulah waktu yang sangat bermakna, sangat bermakna dalam kehidupan kita. Ilmu yang Nabi SAW dorong, galakkan kita supaya belajar ini sangat penting. Sebab itu adalah wahyu juga daripada beliau juga, sebagaimana Al-Quran daripada beliau,
hadis ini juga daripada beliau. Bahkan hadis inilah yang menerangkan, menjelaskan makna Al-Quran itu. Banyak daripada ayat-ayat Al-Quran itu tidak akan difahami sebagaimana sepatutnya kalau kita tidak mengetahui hadis. Dengan sebab itu Nabi SAW menggalakkan sangat, mendorong sangat kita belajar hadis. Kalau tidak, nak sembahyang pun tak tahu macam mana, nak puasa pun tak tahu macam mana, nak bagi zakat pun tak tahu macam mana, dan nak buat haji pun tak tahu macam mana. Begitu juga kita mengucap dua kalimah syahadat itu, rukun Islam itulah semua sekali, tak akan kita nampak dengan sejelas-jelasnya jika kita tidak mengetahui hadis. Untuk dapat penjelasan tentang semua itu, kita mesti merujuk kepada hadis. Jadi sebenarnya tajuk ni mendorong dan menggalakkan para pelajar hadis menerima juga hadis daripada orang yang tidak lebih alim daripadanya. Kita kena ingat, alim tu satu perkara lain. Dia bawa hadis, dia pembawa hadis. Kita kena terima. Jangan tengok dia tu, tengok kelebihan yang dia bawa tu. Ibarat madu lah, lebah. Jangan tengok lebah tu, tengok kepada madu yang dia bawa, dia berikan kepada kita itu. Siapa pun dia, binatang sekalipun, tak kira. Ini kalau lagi manusia, ada keberkatannya, dia ingat hafal hadis Nabi SAW, dia bawa kepada kita. Apa yang dibawanya itu, dia sendiri tak faham. Mungkin kita lebih alim daripada dia, tapi kita tak tahu hadis tu, kena terima. Kena terima daripada dia. Itu maksudnya. Jangan kita tak mahu terima, bersikap sombong. Kalau nak belajar mesti daripada orang yang lebih daripada kita. Jangan begitu. Jangan begitu. Soal hadis ini, kita dengar saja itu pun, sabda Nabi SAW itu satu kelebihan dah. Dia dahulu dapat dengar hadis itu, dapat tahu hadis itu, menerima hadis itu daripada kita, itu pun sudah satu kelebihan dia. Sudah satu kelebihan dia dah. Dengan sebab itu, nenek moyang kita, dia jahil macam mana sekalipun, dia lebih. Sebab ada mereka, itulah ada kita sekarang. Kalau tidak ada mereka, tak ada kita. Manapun kita berasa kita hebat, lebih. Dan kita tahu pun, dari segi sejarahnya, mereka ada di antaranya yang buta huruf sekalipun. Tetapi untuk kewujudan kita, kewujudan mereka perlu. Mereka ada dahulu daripada kita. Itu saja pun satu kelebihan. Yang kedua, mengisyaratkan kepada apa yang terkandung di dalam firman Allah berikut. Seperti saya telah sebut tadi, Imam Bukhari biasalah. Kalau dia bertemu sesuatu hadis, dia cuba ingat terus Quran. Dengan sebab itu, kita belajar Sahih Bukhari ni, kalau kita hafal Quran, lebih lagi dekat, memudahkan kita. Sebab kalau menghafal Quran saja pun tak jadi juga, kena faham Quran itu. Bila kita faham Quran, kita tahulah hadis ni mana ayat yang sesuai dengannya, mana ayat yang ada kaitan. Rubba muballighin aw 'amin sami'in, mana ayatnya di dalam Quran. Imam Bukhari nak isyarat, dia main isyarat je Imam Bukhari ni. Dia tak ada sebut semua ni. Siapa yang sebut? Orang lain yang sebut. Kalau nak tengok, boleh. Nak tengok, sebagai contohnya, saya boleh tunjukkan di sini. Cuba tengok sini. Ini antaranya. Ada di sini. Wa aidan fihi tafsir liqaulihi ta'ala
wa fawqa kulli dhi ilmin alim wa tanbih ala raf'i darajatil ulama. Ini tu sini. Ini ada sebut. Imam Bukhari dengan tajuk ni dia semacam mentafsirkan firman Allah ni. Apa maksud firman Allah ni? Rubba muballighin aw 'amin sami'in. Mana ada kalanya orang yang disampaikan lebih mengerti apa yang disampaikan kepadanya itu oleh orang yang mendengar sendiri. Ini sama dengan ayat ni. Di atas setiap orang yang mengetahui ada lagi yang mengetahui. Di atas setiap orang yang alim ada lagi yang alim. Itu maksudnya. Jangan kita ingat ilmu ni berhenti setakat kita habis. Itu kemuncak dah. Jangan ingat begitu. Sebab itu kena mengajar. Sebab itu kena sampaikan ilmu. Supaya apa? Sebab kita tak tahu yang akan datang ni macam mana. Orang yang terima tu ikutlah mengajar ke, menulis ke, masuk semua tu. Ni ada di sini. Ni yang kita sebut tadi. Gharadul musannif indi targhib akhdhil ilm walau min dunihi. Boleh katakan saya sudah buat dah dalam bahasa kita tadi. Semua yang ada di sini saya ambil. Ni asasnya. Kalau nak tengok kepada kitab asal pun ada. Kitab asal. Contohnya ni. Misalnya disebut fil aini. Wa fil aini maksudnya wa fi umdatil qari lil aini. Gitu. Qala al-qutub. Kutub mana ni? Dia sebut rengkah-rengkah begitu. Kemudian di sini kelebihan kitab dia sebut Umdatul Qari jilid berapa, muka surat berapa. Contohnya kita ambil Umdatul Qari. Ni cuba tengok ni. Bab qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam rubba muballighin aw 'amin aw 'a min sami'in. Ni kata dia. Wa qala Syekh Qutbuddin. Qutub tadi Qutbuddin. Arada al-Bukhari bihadha at-tabwib al-istidlal ala jawaz al-haml ala man laysa bifaqih min asy-syuyukh alladhina la ilma indahum wala fiqh idza dhabata ma yuhaddithu bihi. Ini asalnya. Kemudian kitab ni ambil daripada situ. Jadi ini isyarat. Isyarat ni difaham oleh orang yang tahu lah. Kalau tak tahu dia tak nampak tu maksud Imam Bukhari nak pergi ke situ. Jadi ia juga mengingatkan tentang ketinggian darjat para ulama. Ini saya ambil di sini. Macam saya sebut tadi di sini. Tanbih ala raf'i darajatil ulama. Yang ketika menimbulkan rasa gemar di dalam hati orang-orang yang mendengar sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar menyampaikannya kepada orang-orang yang tidak hadir. Jadi dengan adanya galakan ini, dorongan ini, berlomba-lomba lah, bersungguh-sungguh lah orang-orang yang belajar hadis tu menyebarkannya. Sebab itu kita tengok di mana-mana pun ada belajar hadis. Di mana-mana pun orang suka belajar hadis. Sebab apa? Ini berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampaikan hadis di mana-mana pun. Jadi orang itu nak dengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dengar tu pula nak bagi tahu kepada yang tidak hadir. Kalau kita tengok dalam hadis di bawah bab ni lebih terang lagi. Hendaklah yang hadir sampaikan kepada yang tidak hadir. Memang Nabi sallallahu alaihi wasallam nyata di sini dia tu sebagai muballigh. Salah satu sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam tabligh.
menyampaikan. Inilah cara dia sampaikan, dia pesan pula supaya sampaikan kepada orang lain. Tak ada nak sembunyi-sembunyi, tak ada nak orang kata tutup ilmu tu, tak bagi tahu, simpan saja, tidak. Dia suruh kita sebarkan. Dan dia cerita pula apa tujuan sebar tu. Tujuan sebar tu mungkin kita faham dah sedikit sebanyak. Orang lain datang kemudian faham lebih lagi daripada itu. Tapi kena ada dulu bahan itu, asas tu, hadis tu. Kena ada dulu. Itu caranya. Kemudian tujuannya apa? Supaya ingat. Itu nanti kita akan bincang kemudian. Al-Aini di dalam Umdatul Qari menulis, Syekh Qutbuddin berpendapat menerusi bab ini Imam Bukhari berdalil. Mana kita boleh menerima hadis ini daripada orang yang kurang daripada kita. Sebab yang pentingnya ialah hadis tu, bukan orang tu. Dia budak sekalipun, tak jadi masalah dalam bab hadis. Dia boleh jadi penyebar, pembawa hadis. Tak jadi masalah. Bukan semua perkara ni perlu kepada syarat matang, perlu kepada syarat tua, perlu kepada syarat berpengalaman. Tak ada. Tidak semua perkara begitu dalam hidup ni. Banyak perkara tak perlu pun kepada itu. Tapi kita boleh dah dapat manfaat. Begitu juga dengan hadis ini. Yang pentingnya dia ingat dengan baik. Dia tak faham apa pun, tak jadi masalah. Akan ada orang akan datang, orang yang lebih faham, yang dapat korek, dapat ambil sebanyak mungkin, dapat cedok sebanyak mungkin hikmah ataupun kebijaksanaan yang terkandung di dalam hadis itu. Yang kelima, Rashid Ahmad Ganguhi berpendapat, menerusi tajuk bab ini Imam Bukhari hendak menolak pandangan umum yang mengatakan ilmu murid mesti kurang berbanding guru. Tak mesti. Ada kalanya murid lebih lagi daripada guru. Sama ada pada masa dia belajar itu atau kemudiannya. Lebih dari sudut lain mungkin. Dia hebat dari sudut lain, cuma dari sudut tu dia kurang. Jadi dia kena belajar juga. Tak mesti kita lebih tu, kita lebih dalam bidang kita, dalam bidang lain kita tidak lebih. Jadi ini mengajar kita bertawaduk, merendah diri, menerima ilmu daripada orang yang kurang daripada kita sekalipun. Tak mesti kalau belajar tu mana orang tu dia lebih rendah, kurang ilmu, tak mesti. Semata-mata berada dalam majlis ilmu hadis tu dapat keberkatan dah. Tapi kadang-kadang masyarakat ni dia faham kalau belajar tu mesti kurang daripada guru. Tak mesti begitu. Terutamanya kalau belajar kalamullah, belajar sunnah Rasulullah SAW. Dengar saja itu, walaupun kita sudah tahu dah, itu pun sudah ada kelebihannya, ada keberkatannya. Kalau tengok dari sudut lain pula, mungkin yang belajar itu lebih dari sudut lain. Dia tu hebat dari sudut lain. Katakanlah dia doktor, dia hebat dalam bidang tu. Cuma dia kurang nak kena belajar dalam bidang ni, sebab dia kurang dalam bidang ni. Begitu. Jadi yang dikatakan lebih tu nisbi. Lebih dari sudut ni, kurang dari sudut ni, nisbi. Jangan kita ingat orang kalau dia belajar tu dia kurang dari segi lain. Tak mesti begitu. Kalau dia baru masuk belajar bahasa Arab, belajar tajwid misalnya, tak mesti dia tu seorang biasa. Boleh jadi dia seorang pakar dalam bidang dia. Tetapi kena ingat, bidang tu lain-lain. Kita macam mana mahir, macam mana hebat pun dalam bidang kita, ada kalanya kita terlalu kosong. Asas pun kita tidak tahu tentang perkara lain. Dengan sebab itu jangan berhenti belajar. Kena belajar sampai mati pun. Cuma cara belajar tu berbeza-beza lah. Mungkin peserta-peserta kita hari ni belajar tu dengan menyertai ikhlas kita ni. Saya sendiri belajar macam mana? Saya belajar
Bukan saya tak belajar. Saya pun belajar tak berhenti. Belajar macam mana? Dengan baca ni. Ni baca ni belajar ni. Seolah-olah saya duduk depan guru ni. Dan guru ni yang menulis ni tak ada. Tak ada pun tak apa. Dia boleh jadi guru kita. Beribu tahun dah pun mati. Dia boleh jadi guru kita. Ni belajar juga. Cuma macam mana saya boleh belajar gini? Sebab saya ada pekakas dia, ada alat dia, ada persediaan untuk baca sendiri. Jadi peserta kita ni tidak semuanya mampu. Hakikatnya belajar ni. Belajar. Baca kitab tu belajar. Seolah-olahnya kita duduk di hadapan guru pula. Sentiasa belajar. Semua orang belajar. Yang keenam, Syekhul Hind Maulana Mahmudul Hasan berpendapat. Ini ada disebut sini. Disebut sini. Wa fi tarajim Syekhul Hind ma ta'ribuhu. Ni kitab ni asalnya dalam bahasa Urdu. Ni dia buat Syekhul Hind ni, Maulana Mahmudul Hasan ini, dia ada buat juga tentang tajuk bab Imam Bukhari. Dia bincang tajuk bab saja dalam kitab tu, dalam bahasa Urdu. Jadi ini terjemahan dia. Itulah yang kita terjemah tadi. Ni kita bawa ke Melayu pula. Perkataan aw'a mempunyai dua arti. Satu, lebih hafal atau lebih ingat. Itu lebih hafal atau lebih ingat. Rubba muballaghin aw'a min sami'in. Dalam hadis tajuk bab itu pun ada sebut aw'a. Dalam hadis di bawah bab ini pun ada perkataan aw'a juga. Apa maksud aw'a? Ada dua, kata Syekhul Hind. Sebab apa dia dipanggil Syekhul Hind? Sebab ramai sekali murid-murid dia, alim-alim saja, hebat-hebat. Jadi syekh saja pula kemudiannya. Jadi semua kali tanya, kamu belajar di mana? Belajar di sana. Belajar dengan siapa? Dengan dia. Ya, orang ni tanya siapa? Dia juga. Itu sebab dipanggil Syekhul Hind. Mahaguru di India. Mahaguru di India. Mahmudul Hasan. Anak murid kepada pengasas Darul Ulum Deoband. Ini Syekhul Hind ni anak murid kepada pengasas Darul Ulum Deoband. Kalau dalam sejarah ilmu hadis di Malaysia ni, dia ada salah seorang murid dia yang datang ke sini. Syekh ni lah yang suruh mari ke sini. Syekhul Hind dah suruh mari ke Malaysia ni. Kita panggil Tuk Khurasan dahulu. Tuk Khurasan tu murid Syekhul Hind. Salah seorang murid. Maulana Anwar Shah Kashmiri, itu pun murid Syekhul Hind juga. Maulana Syabbir Ahmad Uthbani, kemudiannya jadi Syekhul Islam pertama di Pakistan, anak murid Syekhul Hind juga. Jadi ramai murid-murid dia yang hebat-hebat. Pengarang tafsir yang masyhur. Ada aliran dia sendiri dalam tafsir, Maulana Ubaidullah Sindi, anak murid Syekhul Hind juga. Ramailah. Sebab itu dipanggil Syekhul Hind. Apa dia kata perkataan aw'a itu ada dua arti, lebih hafal dan lebih ingat. Nabi SAW pesan ni, kamu dengar ni, kamu jangan terlalu percaya sangat kepada diri kamu. Jangan. Itu cara zaman dulu orang nak simpan ilmu ni macam mana. Nak simpan ilmu macam mana. Dia tidak ada macam sekarang ni, komputer, ada rakaman, kaset, video, macam-macam, tak ada. Jadi caranya nak meneruskan ilmu tu supaya tak hilang, bagi tahu kepada orang lain. Mungkin orang yang terima mula-mula tu ingatan dia tak begitu kuat. Faedah dia bagi tahu kepada orang lain, kebetulan kena orang tu lebih kuat ingatan dia. Bermakna akan bertahan lebih lama ilmu tu. Ilmu di sini maksudnya hadis tu lah. Hadis tu lama. Kemudian kalau sampai dia terima seorang, dia sampaikan kepada 10 orang dan lebih ramai. Dan kalau 10 orang tu lebih kuat lagi ingatan daripadanya, kan lebih baik. Begitulah seterusnya, generasi demi generasi. Itulah cara supaya ilmu ini tidak mati. Kalau kita lupa, matilah ilmu.
Dengan sebab itu, dia kena sebarkan, sampaikan kepada orang lain. Kena ingat, orang lain tu walaupun budak sekalipun, tapi dia kuat ingatan dia. Sampaikan kepada dia, bagi tahu kepada dia. Supaya dia ingat dan dia dapat sampaikan kepada orang lain pula. Itu kelebihan dia. Ini keistimewaan, ini faedah. Menyampaikan kepada orang lain itu. Kalau kita sekarang ni, cara ini tetap berguna, boleh diteruskan yang Nabi sebut ini. Selain daripada itu kita boleh simpan. Boleh simpan. Sekarang ni, zaman dulu orang simpan dalam buku. Sekarang ni boleh simpan dalam macam-macam lah. Seperti kita simpan di dalam PDF, dalam macam-macam lah. Kita simpan dalam kaset zaman dulu, baca, rakam. Sekarang ni lebih maju lagi, video kaset, simpan macam tu. Ada CD, ada pen drive, macam-macam. Itu boleh simpan. Kemudian simpan dalam komputer. Allah SWT buka lagi semakin banyak saluran atau sarana untuk kita simpan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Sebab itu yang paling berguna untuk kita. Sama ada umat Islam ataupun bukan Islam. Benda ni sangat berguna. Yang kedua, lebih faham dan lebih mengerti. Ini faedah yang kedua. Kenapa Nabi suruh sampaikan itu? Sebab boleh jadi yang menyampaikan itu dia seorang budak saja. Dia buta huruf, dia dengar saja. Tapi dia bagi itu kepada orang yang lebih mengerti. Orang itu boleh tulis. Apa yang dia dengar tu dia tulis pula. Lagi kukuh, lagi terpelihara hadis itu dengan sebab yang disampaikan itu tulis pula. Jadi kekal di situ. Sedangkan yang menyampaikan hanya ingat saja, dia tak pandai menulis pun. Ada lebih dari situ. Selain daripada itu, yang menyampaikan itu orang biasa saja. Dia bukan ulama, dia bukan imam mujtahid. Boleh jadi bila dia sampaikan hadis itu kepada orang lain, orang tu bawa lagi ke bawah lagi, yang disampaikan kemudian tu orang yang bijak. Dia faham, dia dapat menilai hadis itu dari banyak sudut. Lagi berguna ilmu tu, lagilah kita nampak nilai hadis itu. Kalau tidak, tak nampak. Bila seorang imam mujtahid ambil hadis itu dan dia pun olah, jadi cantik, menarik sangat. Seperti kita kata bahan-bahan galian lah, bahan-bahan galian atau logam-logam yang berharga itu semasa duduk dalam tanah itu pun bersinar dah, tapi tidak ada bentuknya lagi. Kalau diberi kepada tukang-tukangnya, dia buat cincin, dia buat gelang, dia buat macam-macam jadi cantik, harganya jadi naik, semakin tinggi nilainya. Begitu. Jangan kita ingat simpan stongkol begitu saja, tidak begitu. Bila boleh kepada orang yang mengerti, orang yang pandai, dia akan buat macam-macam lagi. Dia akan guna benda tu. Dan itu berguna untuk kita. Itu dari segi faedahnya. Kalau tak buat pula, kalau tidak menyampaikan pula, bermakna kita akan mudarat, bahaya kita. Dan akan kerugian. Sebab apa? Kalau kita simpan saja, lepas tu kita terlupa, habislah. Ataupun kita setakat kita saja, tak bagi kepada orang lain yang lebih mengerti tentangnya. Tak nampaklah kelebihan dia, kedalaman hadis itu. Kehebatan hadis itu tak nampak. Dengan sebab itu kena sampaikan. Jangan tinggal satu pun. Kalau dapat satu pun, itulah dalam hadis yang lain disebutkan balighu anni walau ayat. Sampaikan daripada aku, bagi pihak aku, walaupun satu ayat. Sampaikan.
Tak kira lah Quran ke atau hadis ke, semuanya daripada Nabi SAW. Jangan tak sampaikan. Cara menyampaikannya tu macam-macam lah. Dengan buka kelas, adakan kuliah, macam-macam. Itu cara menyampaikan. Kita duduk hari ni pun menyampaikan jugalah. Menyampaikan juga. Cuma kelebihan kita sekarang ni bukan sampaikan begitu saja, dengar segitu lepas begitu saja, ada rakaman. Bila ada rakaman tu sampai bila-bila kita boleh tengok. Bayangkan, katakanlah orang tu mari dari Malaysia, macam Tok Khurasan, tapi tak ada rakaman. Suara dia pun kita tak boleh dengar. Pengajaran dia jauh lagi, tak tahu apa pun. Tinggal kenangan gitu sajalah. Dengan sebab itu, apa cara, apa saluran yang ada dengan kita, cubalah simpan hadis itu, pelihara hadis itu. Sama ada kita sebagai manusia, individu, dengan cara hafal atau dengan cara simpan. Simpan dalam hadis. Sekarang ni macam-macam ada. Bahkan lebih maju, lebih canggih lagi. Sehingga CD tu orang dah tak guna dah pula. CD tu pun tak guna dah. Sebab apa, ada yang lebih canggih lagi. Baiklah. Kemudian kita balik ke atas. Sabda Nabi SAW, rubba muballaghin aw amin sami'in. Tadi kita bincangkan tentang kenapa Imam Bukhari buat tajuk bab ini. Yang keduanya di sini kita ada nota 112. Ni 112. Saya dah baca banyak dah tadi. Saya nak peserta kita pula lah, sesiapa baca ya. Dapat sedikit sebanyak. Siapa nak baca ni? Silakan. Siapa? Siapa ni? Saya boleh try Syekh? Siapa ni? Amir. Amir Nama Suwarni apa? Ismi Amir. Amir Amir. Okay. Baca Amir. Perkataan ada kalanya ada terjemahan dipilih penulis untuk perkataan robba. Ia mempunyai dua makna, iaitu ada kalanya boleh jadi dan sedikit sekali. Alangkah ramai sekali benda, ramai sekali orang. Menurut Al-Aini, perkataan rubba memang digunakan untuk kedua-dua makna tersebut. Tetapi ia lebih banyak digunakan dengan makna kedua. Seolah-olahnya makna kedua itulah makna sebenarnya. Kalau begitu, ia boleh juga diterjemahkan dengan alangkah ramainya orang yang disampaikan sesuatu hadis lebih mengerti tentangnya daripada orang yang mendengarkan sendiri. Nabi SAW menggunakan di sini untuk memberitahu tentang dua perkara. Satu, seseorang guru atau penyampai hadis Nabi SAW tidak seharusnya mengambil kira apa yang ia didapati pada muridnya sewaktu ia sedang sebagai seorang pelajar. Guru hendaklah melihat ke hadapan. Ia seharusnya menaruh harapan yang tinggi terhadap murid-murid. Ini kerana tiada siapa pun yang tahu dengan pasti selain Allah nasib seorang manusia. Boleh jadi murid yang dirasakan kurang pada hari ini akan menjadi seorang yang lebih hebat di hari kemudian dengan gurunya sendiri. Daripada gurunya sendiri. Yang kedua, penyampaian ilmu juga akan memanjangkan usaha dan amal kebajikan manusia. Ia menjadikan tidak putus. Kalau disampaikan satu ilmu, kemudiannya ia diolah menjadi 10, tiada apa-apa kerugian pada penyampainya. Malah sebaliknya, ia hanya mendapat keuntungan semata-mata. Seorang guru tidak seharus berfikir bahawa sebanyak mana ilmu yang disampaikan kepada murid-muridnya, itu sahajalah yang akan diperolehi dan diterima mereka.
Kerana boleh jadi murid yang menerima sesuatu ilmu dari seseorang guru lebih pandai mengolah dan mengharapkannya. Bagaimanapun, semuanya berpunca daripada guru yang telah mengajar juga. Sedikit banyak hasil daripada muridnya itu tentu akan diperolehi gurunya juga. Selain itu, seorang penerima ilmu, terutamanya ilmu daripada Nabi SAW Sallallahu alaihi wasallam. berupa hadis-hadis baginda, tidak disyaratkan mesti memahami dengan mendalam apa yang diterimanya untuk disampaikan kepada orang lain. Asalkan dia ingat dengan baik hadis yang diterimanya, maka itu sudah dikira memadai untuk disampaikannya. Boleh jadi akan ada seorang lain di masa akan datang yang lebih memahami, lebih menghayati dan lebih mendalami maknanya daripada penyampai itu sendiri. Ini Amir ini, saudara Amir ini, saya rasa tidak baru dengan bahasa Melayu. Boleh tak? Sebab daripada baca tu saya dah dengar. Boleh saya kenalan dengan Amir ini? Boleh, insyaAllah ta'ala. Boleh sama-sama kita kenal Amir ini. Amir ni asalnya daripada mana? Amir asal dari Sabah. 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 Umur 16. 16 tahun Oh, Ya. Alhamdulillah. Amir dapat tahu tentang Maulana punya kelas ni daripada seorang guru, sebab saya bagi tahu dia saya minat ilmu hadis. Jadi Amir dah try Amir dah ingat alhamdulillah mustalah hadis. Dan sekarang ni tengah belajar buku Mustalah Hadis daripada Mahmud Tohan. Ini Amir ini asalnya daripada mana? Keturunannya? Keturunan Saya rasa macam cara baca tu Arab tu. Arab taklah. Pelat tu Arab Ya. Tapi insya-Allah lama-lama nanti tak ada pelat dah. InsyaAllah. Jadi seperti orang Melayu macam itu sahabat kita tu Ustaz Muhib Khawli tu. Sangat bagus bahasa Melayu dia tu. Beliau keturunan Arab kan? Dia pun Arab. Nisbun. Alhamdulillah. Jadi itulah yang kita baca tadi. Alhamdulillah dibaca oleh saudara kita Amir. Jadi perkataan ada kalanya yang saya guna ni, saya pilih yang ini. Jadi ada kalanya rubba tu kalau dalam bahasa Arabnya disebut litaqlil, menunjukkan sedikit bukan banyak. Litaqlil ada dua makna, iaitu ada kalanya boleh jadi dan sedikit sekali, tak ramai. Tetapi ada juga dengan makna rubba litakthir, dengan makna banyak. Kalau begitu boleh kita terjemahkan dalam bahasa Melayu dengan alangkah banyak atau alangkah ramainya, atau banyak sekali kalau benda. Kalau orang pula ramai sekali. Menurut Al-Aini, perkataan rubba diguna untuk kedua-dua makna tersebut, tetapi lebih banyak digunakan dengan makna kedua. Ini mengikut dia. Makna yang kedua ini makna hakikinya, makna sebenarnya. Adapun makna sedikit itu, ada kalanya itu makna majazinya. Seolah-olahnya begitu. Bagi dia. Tetapi ramai pula yang lain mengatakan tidak. Rubba ini lebih banyak digunakan dengan makna sedikit. Dengan makna sedikit. Kalau kita tengok di sini cuba kita tengok di sini. Ini dalam Umdatul Qari, syarah Sahih Bukhari ini. Rubba huwa litaqlil, kata dia. Untuk memberi makna macam kita terjemah tadilah, ada kalanya, sedikit sekali, kadang-kadang. Lakinnahu kathura fil isti'mal litakthir. Tapi dalam penggunaan lebih banyak dia digunakan dengan makna banyak.
bihaitsu ghalab, sehingga dia makna inilah yang lebih kuat, sehingga dia jadi seperti makna hakiki bagi rubba ni. Itu kata Al-Aini di dalam Umdatul Qari. Itu masing-masing lah, masing-masing pendapat lah. Kalau kita pakai rubba ni, rubba litakthir, sebagaimana kata Al-Aini, inilah lebih banyak digunakan dengan makna ni, maka terjemahannya alangkah ramainya. Rubba muballaghin aw amin sami'in, alangkah ramainya orang yang disampaikan sesuatu hal. Jadi alangkah ramainya, bukan ada kalanya. Kalau ada orang terjemah begini pun okey juga, tak jadi masalah, tidaklah salah ya, boleh juga begitu. Tapi saya pilih yang sedikit, sebab saya tengok boleh jadi kedua-duanya sama. Saya tengok memang tak ramai yang hebat itu. Bila-bila masa pun tak ramai. Nak banding dengan yang biasa, yang hebat tu tak ramai. Tapi mungkin kalau kita mengambil kira keseluruhan umat ini, ramai juga. Tidak terikat dengan satu tempat atau satu masa. Kalau kita tengok dari sudut itu, mungkin kita boleh kata ramai juga. Jadi kedua-duanya bolehlah. Jadi apa ni, sabda Nabi SAW ni dengan kata rubba muballaghin aw amin sami'in ini nak mengingatkan, nak memberitahu tentang dua perkara. Dia kena, seorang guru dia kena tengok pelajar dia tu, jangan tengok yang sekarang ni. Dia kena menaruh harapan yang tinggi untuk masa hadapannya. Begitu. Itu cara berfikir guru, sepatutnya begitu. Kalau guru tu berfikir begitu, nescaya dia tidak akan bermudah-mudah mempermain-mainkan murid dia. Tidak mudah, sebab dia tahu budak ni kemudiannya akan jadi macam mana. Mungkin jauh lebih hebat daripadanya. Sebab itu dia kena tengok akan datang. Dan kita tidak tahu nasib manusia ini macam mana. Cuma kita kalau paling-paling tinggi pun kita nampak alamat-alamat dia, bakat-bakat dia, itu sahaja. Kita nampak dia pandai, tapi akan datang kita tak tahu. Berapa ramai orang yang pandai, yang cerdik, bijak, kemudiannya tak menjadi, ramai juga gitu. Berapa ramai yang biasa-biasa saja dahulu semasa belajar, tetapi kemudiannya dia jadi hebat, kita tak tahu. Dengan sebab itu, guru ni kena ada simpati, ada rasa sayang, kasih kepada murid. Sebab murid-murid ni kita tak tahu yang mana yang lebih berguna di masa akan datang. Lepas tu mengajar ini penting sebab apa? Ia memanjangkan usaha dan amal kebajikan manusia. Kita ni mengajar atau belajar ni buat kebajikan, buat kebaikan. Dengan kita mengajar jadi panjang, tak putus. Dia macam amal amal jariah kita, amalan jariah yang berterusan, berpanjangan. Jadi tidak putus. Kalau kita mati pun ilmu tu masih berjalan lagi. Dipanggil ilmu au ilmin yuntafa'u bihi dalam hadis yang lain. Sadaqatin jariyah. Sedekah jariah. Ini pun jadi macam sedekah jariah juga. Bagi ilmu kepada orang lain. Jadi dengan sebab itu guru kena bersemangat. Kena rajin, kena bersungguh-sungguh. Sebab dia buat itu walaupun pada zahirnya nampak untuk orang lain, faedah orang lain, tapi sebenarnya untuk diri dia sendiri. Sebab itu adalah amal solehnya. Amal itu akan berterusan mendatangkan pahala kepadanya. Setiap orang yang amalkan hadis ataupun ilmu yang disampaikannya itu akan dapat juga kepada dia. Dan tidak putus. Lepas mati pun dia pun ada lagi. Pahalanya tidak putus. Jadi kita dalam hidup ni kan nak pahala. Nak pahala. Kemudian kalau orang kemudian yang terima ilmu kita, dia pandai pula mengolah pula. Lagilah banyak manfaatnya kepada orang kemudian. Sebab itu kita kena fikir begitu. Kena fikir begitu. Dan dengan bagi itu tak ada apa-apa kerugian pun kepada dia. Sebaliknya dia dapat untung.
Semakin banyak tersebar, semakin dia mendapat untung. Gitulah lebih kurangnya. Lepas tu tidak syarat untuk menyampaikan ilmu berupa hadis-hadis Nabi ni, khususnya lafaz dia tu tidak syarat kepada ilmu yang tinggi dan tak syarat faham pun. Macam kita sebut tadilah, munafaatnya benda tu bermunafaat. Bawalah kepada orang yang lebih memahami munafaatnya, yang dapat mengeluarkan mutiara-mutiara dan permata-permata yang bernilai itu daripadanya. Kena bawa lagi begitu caranya. Seterusnya 113, rubba muballighin aw amin sami'in, di akhirnya itu ada sebut. Ini siapa pula nak baca, silakan. Kalau ada orang lain pula, silakan. Saya Maulana. Siapa ni? Zulizzi Nurdin. Zulizzi Nurdin, silakan baca ni. 113, hadis yang dikemukakan oleh Imam Bukhari di dalam tajuk bab ini tidak sama lafaznya dengan hadis yang ke-68 yang dikemukakan secara musnad oleh beliau di bawahnya, kerana lafaznya ialah Sila sekejap saya baiki. Ini musnad. Kerana lafaznya ialah liyuballigh syahidul ghaib fa inna syahidu asa an yuballigha man huwa fa inna syahida asa an yuballigha man huwa au alahu minhu. Sebabnya menurut sesetengah ulama ialah kerana hadis yang dikemukakannya di dalam bab itu tidak menepati syarat sahihnya, walaupun makna tajuk bab di dalam tajuk bab itu tidak menepati syarat sahihnya, walaupun makna kedua-duanya sama sahaja. Ia dengan lafaz itu terdapat di dalam Jami' Tirmizi dan lain-lain daripada riwayat Ibnu Mas'ud. Tetapi pendapat ini tidak benar kerana Imam Bukhari sendiri ada mengemukakannya dengan lafaz tersebut. Rubba muballighin aw amin sami'. Muballighin aw amin sami'. Secara musnad pada bab khutbah di Mina di bawah kitab Al-Hajj. Maka sebab Imam Bukhari memilih lafaz ini untuk tajuk babnya ialah kerana lafaznya yang lebih ringkas. Justru ayat yang lebih ringkas itu lebih mudah dihafal dan diingati. Selain itu, Imam Bukhari juga mahu menyatakan kepelbagaian lafaz hadis yang masyhur ini. Salah satu perkara yang perlu dalam perkembangan dan kemajuan ilmu ialah penyampaian. Ilmu perlu disampaikan dengan sasarannya. Ia perlu diajar kepada sasarannya. Ia perlu diajar, disebar, dipopular dan dikembangkan. Kadang-kadang ilmu itu tersekat dan tidak dapat tersebar dengan sempurna disebabkan halangan-halangan seperti ketiadaan perbelanjaan yang cukup untuk seseorang pelajar menyambung pelajaran dan pengajiannya. Keadaan-keadaan seperti ini sepatutnya tidak wujud dalam masyarakat. Tradisi penyebaran ilmu Islam yang berjaya telah pun bermula sejak zaman Rasulullah SAW lagi. Cerdik, pandai dan guru-guru ada di merata tempat. Mereka sentiasa bersedia mengajar dan tidak kedekut ilmu. Sesi pembelajaran boleh dilakukan di mana-mana sahaja tanpa pakaian seragam yang ditetapkan. Tidak ada ketetapan yang menyusahkan dan tidak dimestikan perkara yang tidak mesti. Apa yang diperlukan hanyalah keikhlasan, kehendak dan kesungguhan pelajar sahaja. Orang yang berilmu, ilmuwan, boleh jadi tidak menyampaikan ilmunya kerana beberapa sebab. Antaranya satu, memang tujuannya mencari ilmu hanyalah sekadar untuk kegunaan dirinya sendiri sahaja. Apabila ilmu yang dicari sudah mencukupi untuk kehidupan sehariannya, ia tidak lagi merasakan perlu kepada perkembangan ilmu. Yang kedua, sifat bakhil dan kedekut ilmu yang ada pada sesetengah ahli ilmu mungkin menghalangnya daripada menyampaikan segala ilmu yang ada padanya. Konon apabila disampaikan ke semua ilmunya, akan lahirlah lebih ramai cerdik pandai sepertinya dan tahap ilmunya juga diketahui oleh semua orang. Keadaan itu nanti akan menyebabkan hilang keistimewaan dirinya. Yang ketiga, sifat angkuh dan sombong dengan ilmu yang ada menyebabkan berasa bahawa tidak ada orang yang menyebabkannya berasa bahawa
tidak ada orang yang layak menerima ilmu yang dapat disampaikannya. Yang keempat, merasa rugi masa menyampaikan ilmu kepada orang yang mungkin akan melupakan apa yang disampaikannya. Yang kelima, mementingkan keuntungan dunia berbanding pahala yang akan diperolehi di akhirat dengan sebab menyebarkan ilmu. Yang keenam, merasakan murid-muridnya bebal dan tidak layak kerana berpegang dengan hadis ini. Wadi'al ilmi fi ghairi ahlihi kamuqallidil khanaziri lu'lu'a wal jawhar wal zahab. Al-lu'lu'a wal jawhar wal jawhar wal zahab. Bermaksud orang yang meletak ilmu tidak kena pada tempatnya, memberikan ilmu kepada orang yang tidak layak, seperti orang yang memakaikan kalung daripada mutiara, permata berharga dan emas kepada babi. Hadis riwayat Ibnu Majah. Walaupun ia diriwayatkan oleh Ibnu Majah di dalam sunannya, namun kedudukannya sangatlah dhaif. Kalau ia hendak dipakai juga membenarkan maknanya yang benar, maka seharusnya dipakai untuk pengejaran ilmu yang sangat tinggi kepada orang yang baru belajar atau tidak mampu memahaminya. Sedangkan hadis bab ini pula menyuruh kita umat Islam supaya menyampaikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun ia tidak difahami dengan mendalam oleh penerimanya. Apalah salahnya jika ahli ilmu menyampaikan sahaja ilmu yang ada padanya? Alangkah banyaknya faedah yang diperolehi orang yang menyampaikan ilmu. Antaranya, satu, ilmu akan hilang jika tidak disampaikan kepada orang lain. Generasi kemudian tidak akan mengetahui apa yang telah diketahui oleh orang-orang terdahulu. Yang kedua, ilmu tidak akan berkembang jika tidak dihamburkan. Apa jenis tumbuhan sekalipun tidak akan tumbuh jika benihnya tidak ditabur. Yang ketiga, ulama' menyatakan al-ilmu yazidu bi'infaqahu wal malu yanqusu bi'infaqihi wal malu yanqusu bi'infaqihi yanqusu bi'infaqihi. Bermaksud, ilmu semakin bertambah dengan membelanjakannya, sebaliknya harta semakin berkurang dengan membelanjakannya. Yang keempat, memperolehi pahala yang berterusan walaupun setelah mati, sama ada dari pengamalnya atau yang menghuraikannya dengan lebih baik untuk disampaikan pula kepada orang lain. Yang kelima, memudahkan generasi kemudian menyambung kerja yang belum diselesaikan oleh orang-orang terdahulu. Kalau ilmu tidak disebarkan dan ia dikebumikan bersama tuannya, nescaya orang-orang kemudian terpaksa memulakannya dari kosong semula. Yang keenam, namanya akan disebut dengan baik dan murid-murid pula akan mengenang jasa gurunya. Boleh jadi juga murid-murid bagi seseorang guru akan mengajak orang-orang lain pula untuk turut berguru dengannya. Sebutan yang baik juga merupakan suatu kelebihan. Nabi SAW diangkat darjatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala hari demi hari. Namanya pula meniti di setiap bibir manusia. Lihat sahaja apa yang disebut Allah tentang Rasulnya melalui firman-Nya ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa rafa'na laka dzikrak. Bermaksud, dan kami telah meninggikan bagimu sebutan namamu dengan mengurniakan pangkat Nabi dan berbagai kemuliaan. Surah Al-Asyirah ayat 4. Asyar ayat 4. Seperti peniaga tidak dapat memastikan sebanyak manakah hasil yang akan diperolehi daripada perniagaannya, begitulah juga seorang guru. Ia juga tidak dapat memastikan muridnya yang manakah yang lebih dalam fahamnya dan lebih mengerti akan ilmu yang disampaikannya kemudian hari. Yang memberikan ilmu dan rezeki adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai hamba-Nya, kita hanya perlu berusaha sahaja. Kerana itulah Nabi SAW menggunakan perkataan aw'a yang membawa maksud lebih mengerti atau lebih kuat dapat menghafal. Perlulah diingat bahawa alangkah ramainya murid yang lebih terkemuka dan lebih cemerlang dari gurunya dalam sejarah manusia. Ubaidullah bin Ar-Raqi menceritakan, katanya pernah kami berada bersama Imam Al-A'mash, Sulaiman bin Mihran, Abu Hanifah dan juga ada bersamanya. Lalu Al-A'mash ditanya tentang suatu masalah. Maka beliau berkata, engkaulah jawab wahai Nu'man, Abu Hanifah. Setelah soalan dijawab, Abu Hanifah, Imam Al-A'mash bertanya, dari manakah engkau memperolehi jawapannya? Imam Abu Hanifah menjawab,
dari hadis yang Tuan riwayatkan kepada kami. Setelah diceritakan hadisnya, teruslah Al-A'mash berkata, kamulah doktor, kami ini hanyalah ahli farmasi. Daripada kisah ini dapatlah diketahui betapa benarnya sabda Nabi SAW melalui hadis ke-68 di dalam bab ini. Di Lihat bawah bab ini. Okey. di bawah bab ini. Jadi itu Lihat panjang panjang kita baca nota 113 tadi. Banyaklah saya rasa jelas dah tu. Jelas dah tu. Cumanya di bahagian permulaan ini perlu diperjelaskan sedikit. Kalau kita perhatikan hadis yang dikemukakan oleh Imam Bukhari dalam tajuk bab ini, tidak sama lafaznya dengan hadis ke-68 yang dikemukakan secara musnad, makna dengan lengkap sanadnya oleh beliau di bawahnya. Mana hadis yang ke-68 itulah. Kerana lafaznya ialah begini, liyuballighi syahidul ghaib fa inna syahida asa an yuballigha man huwa aw'a lahu minhu. Gini lafaznya. Adapun di dalam tajuk bab itu rubba muballighin aw'a min sami'in. Jadi berbeza tu. Kenapa timbul persoalannya kalau kita bertemu macam ni lah dalam Sahih Bukhari ni, kita kena ingat sebab ulama-ulama bincang tentang perkara ni, iaitu kalau Imam Bukhari buat tajuk berupa hadis, perkataan dia tu hadis, di bawah tajuk itu ada juga hadis, tak sesuai, tak sama lafaznya, ada mesti ada sesuatu di situ. Kenapa dia buat begitu? Ini kena tahulah. Kita belajar Sahih Bukhari kena tahu. Setengah-setengah ulama berpendapat Imam Bukhari nak cerita hadis yang dia kemukakan dalam tajuk itu walaupun tak sama lafaznya dengan hadis ke-68 di bawah bab itu, tetapi dari segi maknanya sama. Jadi ia saling menguatkan dari sudut maknanya. Maknanya sama. Itu dia nak cerita begitu. Dengan sebab itu kalau kita dengar sesuatu keterangan berbeza tetapi mafhumnya sama, kita boleh katakan ini makna dia sama. Sama saja. Itu tujuannya. Setengah-setengah tu kata tidak. Kenapa Imam Bukhari tak bawakan lafaz hadis yang dikemukakan dalam tajuk bab itu di dalam hadis di bawah bab itu? Kenapa? Jawabnya kerana hadis itu tidak menepati syarat sahihnya. Ada juga yang kata begitu. Semua yang saya sebut ni sebenarnya ada di dalam kitab syarah-syarah, kecuali yang detail-detail tadi tu tak adalah tu. Tapi kalau yang macam ni memang boleh dapat dalam syarah-syarah hadis seperti Fathul Bari, Umdatul Qari dan lain-lain. Kalau tak ada di situ, di situ tu kena tengoklah kepada yang mampu membuat rujukan sendiri. Kita boleh rujuk kepada kitab-kitab yang saya sebut tadi. Jadi ada yang mengatakan sebabnya Imam Tirmizi kemukakan hadis rubba muballighin aw amin sami'in itu dalam tajuk tu, dia tidak kemukakan hadis itu di bawah tajuk. Sebab hadis Bukhari yang dikira tinggi kedudukannya melebihi kitab-kitab yang lain ialah hadis musnadnya itu, hadis di bawah bab tu, di bawah tajuk bab tu, yang ada nombor dia tu. Itu yang lebihnya, yang istimewanya, yang menepati syarat dia. Ada kalanya dia sebut dalam tajuk tu satu hadis yang tidak menepati syarat dia, tetapi hadis itu diperkuatkan dengan hadis yang semakna dengannya, sama makna dengannya, yang beliau bawa di bawah bab itu. Itu maksud dia. Ada yang kata tidak menepati syarat dia. Jadi rubba muballighin aw amin sami'in itu kata mereka itu ada di dalam Jami' Tirmizi dan lain-lain, dan itu diriwayatkan daripada Ibnu Mas'ud. Kata mereka, tetapi pendapat ini tidak benar, tak betul, tak tepat itu.
Kalau kata tidak menepati syarat Bukhari, sebab itulah dia tidak kemukakan secara musnad, tak benar begitu. Kerana Imam Bukhari sendiri ada mengemukakannya dengan lafaz tersebut. Ada. Rubba muballighin aw amin sami'in secara musnad. Lengkap sanad dia. Pada bab khutbah di Mina. Di bawah kitab Al-Hajj. Cuba tengok ni. Ni dalam Fathul Bari. Hadzal hadithul mu'allaq. Ini dalam tajuk ni hadis mu'allaq sebab tak ada sebut sanad dia. Disebut hadis mu'allaq. Al-Musannif maksudnya Imam Bukhari. Imam Bukhari kemukakan dalam bab ini makna dia. Ni. Yang kita tengok hadis 68 ini, itu makna dia. Maknanya satu hadis yang sama maknanya dengan apa yang disebutkan dalam tajuk bab secara mu'allaq itu. Adapun lafaznya rubba muballighin aw amin sami'in. Ni mausul. Dalam Bukhari ni sendiri, maknanya sanad dia tu bersambung, ada sanadnya lengkap. Iaitu pada bab khutbah di Mina. Di bawah Kitabul Hajj. Ni cuba tengok ni. Di sini. Hafiz Ibn Hajar pun sebut begitu. Sebut begitu. Okey. Jadi tak tepatlah orang yang berkata sebab tidak menepati syarat dia. Jadi kalau kita tengok dalam syarah-syarah kan ada yang berpendapat begitu. Itu dia terlepas pandang lah tu kira-kiranya. Dia tak perhati. Sebab tu kita kena buat rujukan kepada kitab-kitab syarah hadis Sahih Bukhari yang diperakui, seperti Fathul Bari. Tapi dalam Fathul Bari pun kadang-kadang tak ada. Dia itu ialah usaha manusia kan. Setakat yang mampu dibuat begitulah. Mungkin tak ada dari situ, ada di tempat lain. Biasalah begitu kan. Jadi kalau begitu, kalau hadis ini sebenarnya menepati syarat dia juga, kenapa dia tidak guna hadis itu saja? Hadis ini saja, di sini, untuk dijadikan sebagai hadis ke-68 itu. Kenapa Imam Bukhari tak buat begitu? Kalau dia buat begitu, jadi maknanya tak ada kelainan lah. Ni kalau dia sebut hadis lain yang sama makna dengannya, kira-kiranya ia dapat saling menguatkan, lebih kuat lagi, kedua-duanya kuat dah, lebih kuat lagi dengan nada yang kuat ni. Gitu caranya. Jadi kita kena kata dalam keadaan ada di dalam Sahih Bukhari itu sendiri, lafaz ini ada, memang ada. Maka kita kena kata Imam Bukhari pilih lafaz ini untuk tajuk babnya. Kenapa? Kerana lafaznya lebih ringkas. Dan masalah kita nak mudah nak ingatlah apa benda yang ringkas. Ini pun salah satu isyarat lah, salah satu cara Imam Bukhari nak ajar kepada kita yang ringkas itu, yang mudah diingat. Jadi itulah yang kita sampaikan. Itulah yang kita bawakan, kemukakan. Adapun yang di bawah tu, itu panjang. Nak ingat tu agak susah. Sebab dari segi yang lebih ringkas tu mudah dihafal dan diingati. Sekarang ni pun Nabi sebut cerita tentang ingat. Lebih ingat. Yang mana lebih mudah kita ingat? Yang ringkas. Kemudian dia nak cerita, kalau dia sebut satu saja, jadi tak nampak kepelbagaiannya. Kalau dalam tajuk dia bawa lain, itu pun sahih. Itu pun menepati syarat dia. Dan di bawah tajuk bab itu, dia bawakan hadis yang berbeza lafaznya. Walaupun sama maknanya. Sebahagian daripada lafaz hadis itu sama, bukan semua. Bukan semua sekali sama. Sebahagian daripadanya sama. Dia nak cerita makna dia ada menyatakan kepelbagaian lafaz hadis. Kepelbagaian lafaz hadis yang masyhur. Hadis ni masyhur dan lafaz dia tu berbeza-beza. Walaupun berbeza, makna dia sama. Dan ini saling menguatkan. Ini perlu kita tahu cara Imam Bukhari itu. Yang lain-lain tu saya rasa boleh direnungi sendirilah. Kenapa orang
tak ajar ilmu, macam-macam sebabnya. Dan kita perlu tahu mengajar, menyebarkan ilmu ni apa kelebihannya untuk orang lain dan untuk diri kita sendiri. Kita kena tahu. Sebab dengan tahu, barulah kita buat sesuatu tu dengan bersungguh-sungguh. Sebab kita tahu kerugiannya dan kita tahu kelebihannya. Ini al-ilmu yazidu bi infaqih wal mal yanqusu bi infaqih. Itu bukan hadis ya, bukan hadis. Setengah-setengah kitab tu, dalam kitab ini sebut ini kata-kata Sayyidina Ali. Kalau betul pun boleh jadi memang ada pun dalam kitab-kitab itu, tapi sebenarnya tidak boleh dipertanggungjawabkan. Tidak boleh dipertanggungjawabkan, tidak boleh diyakini betul begitu. Tak kira lah siapa pun yang cakap, tapi apa yang disebut ini memang tepat, memang menarik, memang benar, betul begitu. Ilmu semakin bertambah dengan dibelanjakan. Harta pula semakin berkurang dengan kita belanja. Itu bezanya. Jadi jangan kedekut ilmu lah. Jangan kedekut ilmu. Kemudian inilah menjelaskan rubba muballighin aw amin sami'in, dapat kita lihat daripada peristiwa ini. Peristiwa ini Ubaidullah bin Amr Ar-Raqi, cerita dia ni. Ini boleh didapati di dalam Manaqib Imam Abi Hanifah wa sahibaihi, dan dua orang sahabat utamanya. Dalam ni Imam Zahabi tulis sejarah hidup Imam Abu Hanifah dan kelebihan-kelebihannya, keistimewaannya. Jadi daripada sini nyatalah apa yang disebutkan oleh Nabi SAW. Amash ni guru Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ambil hadis tu lah. Bila dia jawab tu, Amash kagum lah dengan jawapan dia tu tepat. Dia tanya, daripada mana kamu dapat jawapan ini? Imam Abu Hanifah kata, daripada hadis yang Tuan cerita tu lah, Tuan riwayatkan kepada kami. Lalu dia kata, betul lah, kamu doktor. Doktor lah yang tahu menggunakan ubat. Kami hanya menyediakan ubat. Ahli farmasi yang menyediakan, yang buat ubat. Yang buat ubat ni tak mesti dia boleh guna. Dia pandai menggunakan ubat itu untuk orang-orang yang sakit. Yang pandai guna tu doktor lah. Jadi ini menunjukkan orang kemudian ada lebih daripada orang dahulu. Itu sebab Nabi SAW menggalakkan sangat menyampaikan ilmu, menyampaikan hadis itu. Sebab daripada hadis yang tidak difahami oleh orang dahulu, mungkin difahami oleh orang lain kemudian. Itu bendanya. Sebab itulah kita kena terus sampaikan hadis. Kadang-kadang kenyataan yang tersebut di dalam hadis itu tidak dapat ditangkap pada masa itu. Dia akan nampak kebenarannya di masa lain, pada masa lain, di zaman lain. Sebab Rasulullah SAW diutuskan bukan untuk orang sezaman dengannya sahaja. Beliau diutuskan untuk sekalian manusia, untuk sepanjang zaman, sampai kiamat. Jadi banyaklah panduan-panduan dia tu lebih sesuai dengan zaman lain. Kalau kita fikir dengan otak orang zaman tertentu, mungkin tak sesuai, tak nampak. Itu akan kita bincangkan kemudian. Kita akan bincangkan kemudian. Kemudian baru kita pergi kepada hadis. Jadi hadis ni panjang pula Kalau baca ni hari ni padan ni saja. Padan ini saja, cukup ni saja kalau baca hari ni. Ar-Raqashi, Bishr bin Mufaddal bin Lahiq Ar-Raqashi. Saya rasa kita berhenti setakat tu lah dulu ya, untuk hari ni. Sebab kalau baca jadi ambil masa yang satu lagi pula. Jadi untuk seketika saya berhenti dahulu setakat ini. Dan kita akan sambungkan kuliah 99 usul selepas ini insyaAllah. Kita rehat sekejap lah ya.
Rehat sekejap. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Jazakallah khair. Ya, silakan yang lain. Silakan. Assalamualaikum Maulana. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Basir dari Subang. Ya, ya. Silakan. Saya sebagai penuntut ilmu ni, Maulana. Ya, Saya sebagai penuntut ilmu ni kadang-kadang macam saya ni pergi surau ya, ya. Jadi kalau seorang asatizah atau seorang ustaz tu menyampaikan hadis tu macam saya dengar ada problem. Itu nak tegur dia tu macam mana Maulana? Adakah melalui direct dalam kuliah ataupun setelah habis kuliah? Rasanya lebih baik selepas kuliah. Lebih baik begitu. Kalau nak tegur lah, sekadar nak tanya tu mungkin boleh. Kalau dia tu jenis boleh terima teguran secara terbuka pun tak jadi masalah. Boleh ditegur begitu pun. Cumanya takut jadi hasil dia tu tidak baik lah. Gitu. Sebaik-baiknya kita kena tegur juga, kena baiki juga. Sebab itu sudah berlaku perkara mungkar. Perkara mungkar, jadi kena baikilah apa cara pun. Dengan cara tulis surat ke, surat tanpa nama pun tak apa. Kalau dia tu seorang guru yang sensitif, dia akan fikir benda tu. Dia akan semak balik. InsyaAllah kalau dia tu amanah betul lah, dia akan buat begitu. Begitulah. Pilih cara yang terbaik bagi kita nampak macam mana. Assalamualaikum Maulana. Waalaikumsalam. Nak tanya berkenaan dengan ada yang saya pernah dengar lah, dia kata macam Imam Ahmad ada hafal sampai 1 juta hadis. Lepas tu Imam Syafi'i pun hafal beratus ribu hadis. So ada yang cakap ada lagi hadis-hadis yang tidak disampaikan oleh para imam ni sebab yang ditulis tak banyak. Macam mana tu Maulana? Itu sangkaan sahajalah. Sangkaan. Dari segi nak bukti itu tak ada bukti. Sangkaan sahaja. Mungkin benar, mungkin tidak benar. Sangkaan sahaja. Dan dakwaan itu ingat gini-gini itu pun berdasarkan apa yang disebut. Yang sebenarnya betulkah begitu, tepatkah begitu, itu pun tidak dapat dipastikan juga. Kemudian apa maksud setengah-setengah tu dia sebutkan yang hafal sebanyak tu yang sahih. Kadang-kadang yang sahih tu kita sebut banyak sangat tu tak sampailah sebanyak tu yang sahih tu. Jadi lebih-lebih pula, terlajak pula di situ. Jadi kena tengok-tengoklah. Kalau yang sebut banyak sangat itu boleh jadi termasuk semua hadis yang dhaif, yang maudhu', apa semua, bukan yang sahih sahaja. Ya. Assalamualaikum Maulana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Saya Arsyad daripada Terengganu Maulana. Ya. Nak tanya pasal macam hadis-hadis daripada ulama-ulama yang besar. Contohnya macam Al-Hakim tadi. Maknanya ada komentar ataupun daripada ulama-ulama hadis lain lah pasal hadis yang maudhu' tu. Macam minggu lepas Maulana ada ajar pasal terjumpa hadis daripada Bukhari juga kan, pasal Rasulullah nak bunuh diri tu kan. Itu pun komentar daripada ulama-ulama hadis lain. Jadi macam mana kalau sekarang ni, zaman sekarang ni, kita masih ada lagi ulama-ulama hadis, kalau berlakulah perkara yang sama, maknanya macam kalau jumpa hadis-hadis yang boleh dipertikaikan lagi, adakah boleh kita pakai keputusan tu? Itu satu. Kedua, ada satu isu, iaitu kalau sesuatu berlaku pada diri seseorang tu yang Allah takdirkan, itu boleh dikatakan sebagai qada dan qadarah. Bolehkah kita menggunakan istilah prasangka baik apa yang berlaku pada kita itu, ataupun lebih baik kita sebagai wajib mempercayai benda itu
adalah takdir. Mana bukan setakat prasangka. Sebab ada orang menggunakan istilah prasangka. Macam mana tu Maulana? Okay. Assalamualaikum. Yang pertama tentang adakah di dalam Sahih Bukhari seperti itu, yang dhaif seperti itu. Ya ada. Itu sebabnya kita kena tengok pendapat ulama. Dan kalau dikaji betul, kebanyakannya yang sebenarnya yang dia bukan yang musnad itu, yang lengkap sanadnya itu. Sama ada yang Imam Bukhari sebut secara ta'liq saja dalam tajuk bab dia, atau itu hanya pendapat, cebisan pendapat perawi sahaja, seperti yang berlaku tentang hadis Nabi nak bunuh diri itu. Itu begitu keadaannya. Dia bukan dalam hadis yang lengkap sanadnya, bukan begitu. Jadi yang seperti itulah ada yang dhaif dalam Bukhari itu. Dan kalau ada orang yang mengatakan lain-lain lagi, kita kena bersikap bercermat. Mana mungkin kalau ada ulama yang kata lagi ini yang dhaif ataupun tidak sahih sebab gini-gini alasan yang kukuh, boleh diterima sebenarnya, tidak jadi masalah. Sebab hadis ini dia tidak seperti Quran yang tak boleh disentuh langsung. Tidak begitu. Walaupun hadis Bukhari sekalipun. Cuma kita kena bercermatlah. Sebab hadis Bukhari itu telah diakui oleh sekian ramai ulama dan terbukti kesahihannya. Kalau ada pun yang terpencil, itu khusus kita berikan kepada ahli ilmu untuk memikirkannya. Kita orang awam ni tak perlu campur lah. Tak perlu campur. Kalau orang berilmu sungguh, dia ada nak cakap macam mana, itu terpulang kepada dia lah. Itu tanggungjawab dia. Mungkin dia berasa dia perlu bincang begitu. Kita tidak boleh menyalahkan dia juga. Kena gunakan itu sebagai bahan untuk umat ini seterusnya berfikir seterusnya lah. Begitulah. Dari segi nak kata tidak ada langsung, tidak boleh orang kata hadis ini dhaif dalam Bukhari, tidak. Ulama-ulama yang pakar, yang hebat-hebat tentang Sahih Bukhari ini, mereka tak kata begitu. Kemungkinan itu tetap ada. Ya, yang kedua tentang sangka baik ataupun takdir. Ya, kalau kita nak guna bahasa yang mudah, yang sebenar, takdir lah. Kita kata takdir lah. Itu takdir Tuhan kepada kita, kita terima. Sangka baik itu bahasa lain lah, bahasa yang mungkin kita nak guna begitu boleh lah. Hakikatnya takdir lah semua tu. Rasanya tidak ada percanggahan di antara dua tu. Tapi kalau kita kata sangka baik saja dan kita tak percaya takdir, itu tak boleh. Tapi kalau kita percaya takdir, tak ada sangka baik apa, kita terima sajalah. Itu boleh. Nak kata sangka baik tanpa mempercayai takdir, itu tak boleh. Sebab semua berlaku ni berlakunya dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Alhamdulillah, rasanya setakat itulah dulu untuk hari ini ya. Wallahu a'lam.